Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah siri yang kedua dalam projek adab, iaitulah mengambil manfaat daripada dua buah kitab Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad, dan juga kitab Bidayatul Hidayah. Pada sesi yang pertama, kita ada ambil tiga uh, perkara penting, iaitulah tentang nama Imam Al-Ghazali, pengarang kitab, kemudian tentang apa itu penulisan ataupun karya-karya Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, dan juga kita ada melihat tentang cara Imam Al-Ghazali menulis, iaitulah daripada hatinya, supaya bila kita baca karya beliau memang akan terus sampai ke hati jika kita benar-benar menginginkan manfaat daripada pembacaan kita. Dalam sesi kedua ini, saya akan cuba simpulkan dalam beberapa slide yang ada sebagai ringkasan kepada kandungan-kandungan yang ada di dalam kitab Ayyuhal Walad. Ada 6 perkara lah dekat sini sebab rakaman ini buat pada hari Jumaat, yang disabdakan Nabi SAW akan ada satu saat di dalamnya, ini dalam hari Jumaat, yang doanya Allah tidak akan tolak. Jadi kita akan tutup sesi ini nanti dengan membaca doa yang juga sebenarnya diambil daripada kitab Ayyuhal Walad. So kita tengok nanti latar belakang kitab ini, sedikit tentang konsep nasihat, tentang ilmu dan beramal dengan ilmu. Imam Ghazali juga sebut tentang nafsu. Kemudian di bahagian akhir kitab ini disebut tentang banyak nasihat-nasihat yang sangat penting, tetapi saya kuningkan di sini kerana itu insya-Allah kita akan bincang dengan lebih dalam sesi yang berikutnya, sesi yang ketiga insya-Allah. Sedikit latar belakang tentang kitab Ayyuhal Walad. Sebenarnya Ayyuhal Walad ini adalah satu uh, yakni dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan seperti yang diterjemahkan oleh almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahmatullahi alaihi, adalah wahai anakku yang tercinta. Maka di dalam kitab ini sebenarnya ada lebih kurang 25 nasihat, yang mana setiap nasihat itu Imam Al-Ghazali memulakan dengan menyebut ayyuhal walad, wahai anakku yang tercinta, dengan kata-kata yang penuh kasih sayang, memanggil untuk anak-anak, yakni walad itu memberi perhatian supaya mendengar nasihat yang Imam Ghazali ingin berikan. Perlu difahami di sini bahawa anakku di sini bukanlah bermaksud biological children, tetapi dia lebih kepada spiritual children. Maknanya guru dengan anak murid lah. Anak ini maknanya anak murid. Dan kitab ini asalnya adalah jawapan balas kepada surat yang ditulis kepada Imam Al-Ghazali. Dan yang menulis kepada Imam Ghazali ini bukannya seorang yang baru belajar, tetapi orang yang sangat mencintai Imam Ghazali, antara murid awal Imam Ghazali yang memang dah lama belajar dengan Imam Ghazali. Maka ditulis sepucuk surat meminta agar Imam Ghazali memberi satu nasihat khusus kepada dia untuk dipegang sampai akhir hayatnya. So, maka jawapan balas Imam Ghazali dalam bentuk surat itu akhirnya dijadikan sebagai satu kitab, satu bacaan untuk umat-umat kebelakangan, termasuklah kita. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada kandungan kitab ini. Yang kedua yang perlu diketahui adalah Imam Ghazali mengarang banyak kitab atau karya dalam pelbagai bidang. Dan kitab Ayyuhal Walad ini, kalau kita tengok dari segi pengajian yang memang di seluruh dunia dibaca kitab ini, dia adalah kitab terawal, kitab asas yang dibaca di pondok-pondok, di madrasah, dalam pengajian Islam dan sebagainya. Maka peringkatnya adalah peringkat awal, peringkat yang asas. Tetapi dalam konteks yang lain, Imam Ghazali menulis kitab ini sebagai sama ada kitab terakhir ataupun antara yang terakhir dalam hidupnya. Berarti kalau kita ambil secara logik, kalau kita sendiri yang menulis, penulisan kita yang terakhir sebelum kita meninggal adalah yang paling matang, yang paling menyeluruh, yang menghimpunkan segala karya-karya lain yang sebelumnya kita karang. Maka itulah yang menjadi cantiknya kita belajar kitab ini, kerana satu, dia asas. Dia sesuai untuk orang yang awam maupun orang yang pakar dan ulama yang besar.
kerana dia menghimpunkan perkara-perkara besar yang Imam Ghazali tulis di peringkat kematangan beliau, di peringkat akhir hayat beliau, yang menjadi panduan untuk umat Islam. Dan bukti paling besarnya adalah yang kita dah sebut dalam sesi pertama, sehingga sekarang kita masih membaca kitab ini. Untuk yang kedua, kita tengok konsep nasihat. Ataupun di bahagian awal permulaan kitab ini, Imam Ghazali ada mengutip sabda Nabi SAW yang berbunyi, ini terjemahan bahasa Melayu lah, adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala, yakni tidak adanya rahmat Allah Ta'ala daripada seorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Artinya, ulama bincang, kalau kita nak tahu kita ni dapat rahmat Allah ataupun tak dapat rahmat Allah, maka perhatikan sehari-hari apa yang kita buat. Kalau kita buat tu perkara yang tak berfaedah, itu tandanya rahmat Allah jauh daripada kita. Tetapi kalau kita buat perkara yang berfaedah, maka insya-Allah sebenarnya kita sedang menerima rahmat Allah Taala. Dan ada bahagian yang saya skip, saya sambung yang bahagian akhirnya. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun, sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka sabda Nabi SAW, layaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Dan Imam Ghazali sebut setelah mengutip ataupun memuatkan hadis ini di dalam kitabnya, Imam Ghazali sebut sebenarnya sekadar ini, maknanya ini nasihat baca hadis ini je sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Seorang yang berilmu baca hadis ini, tutup kitab ni, habis, cukup. Sudah cukup nasihat ini untuk bagi kesedaran kepada kita umat Islam. Kemudian dalam nasihat-nasihat yang berikutnya, Imam Ghazali menyebut ayyuhal walad, yani oh my beloved son, wahai anakku yang tercinta. Walaupun disebut son, tapi anak tu bolehlah juga lelaki ataupun perempuan. Imam Ghazali menyebut memberi nasihat itu sebenarnya mudah sahaja. Yang berat ialah menerima isi nasihat tersebut. Kerana setiap nasihat itu dirasakan sangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Maka di sini terutamanya macam saya dan ramai antara kita yang sama ada menjadi ibu bapa ataupun menjadi seorang pendidik, pengajar, kita nak bagi nasihat itu sebenarnya senang. Tetapi bila kita yang nak terima nasihat itu yang susah. Sebab nafsu ini susah untuk terima teguran ataupun nasihat. Saya teringat satu kisah seorang hamba Allah, dia pergi berjumpa dengan gurunya lalu meminta nasihat. Kemudian bila gurunya bagi nasihat, dia kata, tapi dia macam berdolak dalih dia, tapi itu susah, tapi ini susah. Maka dikatakan lepas ni jangan tanya saya lagi lah. Sebab bila kita minta pandangan seseorang, maka kita boleh tolak atau kita boleh terima, kita boleh berdolak dalih. Itu meminta pandangan. Tetapi nasihat dalam konteks sebenar adalah bila kita minta nasihat daripada seseorang, yang pertama, pastikan memang orang itu layak untuk memberi nasihat. Yang kedua, maksud nasihat adalah bila orang tu bagi nasihat, kita tak boleh berdolak dalih, terima dan buat. Itu maksud nasihat. Kalau tidak, orang tak bagi nasihat. Maka ini juga sebenarnya sebagai adab dengan guru lah. Kalau kita minta nasihat, maka janganlah kita berdolak dalih lah kan. Tapi ini susah nak buat, tak boleh lah. Itu orang tak panggil nasihat lah macam tu. Jangan minta nasihat yang kita nak berdegil tak nak mendengar nasihat. Itu orang tak panggil nasihat. Ini adalah sedikit tentang nasihat. Sebab keseluruhan isi kandungan dalam kitab ini adalah berbentuk nasihat, dalam bentuk yang penuh kasih sayang yang Imam Ghazali ingin berikan kepada umat Islam, ataupun khusus kepada anak muridnya lah, tetapi kita umat Islam boleh ambil faedah. Lagi dalam bahagian lain, Imam Ghazali menyebut satu syair dalam bahasa Parsi. Untuk makluman, kitab Ayyuhal Walad ni sebenarnya memang asal ditulis dalam bahasa Parsi. Kemudian ada orang yang menterjemahkan dia ke dalam bahasa Arab. Kepada kitab Ayyuhal Walad ataupun nama lain Ar-Risalah Al-Waladiyah. Okay. Dalam satu syair ni, Imam Ghazali menyebut, artinya seandainya engkau menimbang 2000 kati Arab. Satu kati tak silap saya 600 gram. Saudara lah dengan 2000. Maka kalau kita timbang, kita weigh, menimbang 2000 kati Arab, maka engkau tidak akan mabuk sehingga engkau meminumnya. Ini syair. Kemudian Imam Ghazali sambung lagi. Maka jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpunkan 1000 buah kitab, engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu-ilmu itu.
begitu. Di awal-awal slide pertama tadi, kalau perasan saya sebut tentang antara intipati nasihat Imam Ghazali adalah tentang mengamalkan ataupun beramal dengan ilmu. Kerana kalau kita hanya ada ilmu yang banyak, bahkan ada satu hadis yang Imam Ghazali sebut, orang yang paling teruk sisaannya nanti adalah orang yang paling banyak ilmu. Tetapi dia tidak beramal ataupun ilmu itu tidak memberikan manfaat untuknya, wal iyadzubillah. Maka di sini Imam Ghazali menyebut sekali lagi ilmu itu penting tetapi mestilah diamalkan. Sebagaimana kalau kita timbang 2,000 kati arak tadi kan, bahkan 10,000 atau berapa banyak ribu sekalipun kita tidak akan mabuk. Artinya ilmu pun, banyak mana pun ilmu tak akan memberi manfaat, tak akan memberi kesan melainkan diamalkan. Begitu. Dan banyak lagi intipati-intipati penting atau nasihat tentang ilmu. Bahkan itulah menurut tokoh besar seperti Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqi Al-Attas, masalah utama umat Islam sekarang dan juga ialah dalam kehidupan kita ini adalah masalah kekeliruan pada ilmu. Sehingga kan contohnya tak boleh bezakan antara ilmu dengan maklumat atau ilmu dengan data. Kerana kalau kita fikir, kalaulah ilmu itu sama dengan data dan maklumat, maka kita punya laptop, kita punya handphone, boleh kita panggil dia ulama'. Sedangkan tak boleh. Mereka bukan ulama' sebab hakikat ilmu itu tak difahami. Apa itu ilmu tidak difahami. Dan itu dibincangkan dalam banyak kitab yang lain lah, yang besar seperti Ihya Ulumuddin dalam Kitabul Ilm dan sebagainya. Tapi di sini berkata Imam Hasan Al-Basri, yang memang terkenal sebagai personality Islam, yang Ghazali sebut, berkata Imam Hasan Al-Basri, tanda faham hakikatul ilm, hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan kepada pahala amalan, observing the rewards of that practice, bukan meninggalkan beramal. Maksudnya Imam Ghazali nak tekankan lagi pentingnya beramal. Dan bila dikatakan jangan kita terlalu memperhatikan amalan ni berapa banyak pahala dia, berapa kali ganda pahala dia, disuruh kita tinggal untuk selalu berkira-kira nak tengok berapa banyak pahala kita dapat. Itu yang perlu ditinggalkan, bukan meninggalkan beramal itu. Maka itu perlu dibezakan. Dan ada banyak beberapa kisah yang sangat menarik yang kalau kita dengar pertama kali mungkin akan tersentuh atau terjentik hati kita dengan kisah tersebut. Antaranya, Imam Ghazali menyebut tentang kisah seorang lelaki, seorang abid, seorang yang banyak beribadah dalam kalangan Bani Israel yang beribadah selama 70 tahun. Maknanya lamalah beribadah 70 tahun. Maka diperintahkan Allah kepada malaikat untuk datang kepada lelaki itu, dan Allah perintahkan malaikat untuk beritahu lelaki ini, wahai lelaki, wahai hamba Allah, kamu tak layak masuk syurga. Malaikat itu beritahu, yakni Allah tidak akan menjadikan amalannya 70 tahun ibadah itu layak untuk masuk syurga. Apa jawab lelaki ini? Lelaki ini kata, itu bukan urusan aku. Aku beribadah kerana itulah tugas aku, yakni untuk beribadah. Ya Rab. Mungkin setengah orang, oh macam tu, kalau macam tu aku tak nak beribadah dah lah. Mungkin setengah orang macam tu. Sebab ialah dia punya tujuan beribadah tu kerana apa. Maka malaikat datang, malaikat pun menyampaikan semula apa yang dikatakan oleh lelaki itu kepada Allah Ta'ala, walaupun kita tahu dalam kitab Imam Ghazali pun disebut Allah mengetahui. Kalau malaikat tak bagi tahu pun, kalau malaikat tak tanya pun Allah dah tahu. Cuma nak diceritakan di sini dialog itu, bila malaikat bagi tahu ataupun memberitahu Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang jawapan lelaki itu, Allah menyebut bahawa, Allah berfirman, bersaksilah bahawa lelaki ini telah pun dihapuskan segala dosanya. Apa lagi yang kita nak selain kalau dosa-dosa kita diampunkan? Di sini juga menunjukkan bahawa dengan hakikat ilmu, contohnya di sini adalah bahawa kita faham tujuan kita beribadah adalah kerana itulah tujuan kita diciptakan. Al-Quran yang menyebut wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yakni kepada Allah Ta'ala. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Kita pergi sikit lagi, ada beberapa nasihat yang lain. Contohnya nasihat yang ke-12 tentang hakikat ilmu lagi. Disebut, dan ketahuilah bahawasanya sebahagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku, yakni murid Imam Ghazali tadi, bila dia tanya masalah itu kepada Imam Ghazali, Imam Ghazali kata, apa yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya, iaitu setelah beramal dengannya, maka barulah engkau faham. Di sini contohnya kita sebut tentang kemanisan iman, kemanisan ibadah, kemanisan ilmu. Manis itu, kalau kita tak cakap ilmu pun, kita cakap buah. Orang yang tak pernah rasa buah oren atau buah apple,
Disuruh kita tulis atau kita cakap macam mana manisnya buah itu. Ulama menyebut ilmu ini adalah sejenis ilmu zauqiyah, ilmu rasa. Orang tu tak boleh faham. Kita sebut, oh rasa dia ibarat oksigen tambah. Tak boleh, kita tak boleh. Nak ungkapkan tu tak boleh. Nah, maka macam mana cara nak tahu rasa buah oren atau apple itu? Jawapannya, makanlah buah oren itu. Sama juga Imam Ghazali sebut kemanisan iman dan sebagainya lah. Maknanya ada sesetengah ilmu itu kita tidak tahu hakikatnya, melainkan kita beramal dulu. Bila kita faham, barulah dia punya hakikat itu dapat kita ketahui. Bukan dengan kita dengar orang cakap atau dengan kita membaca apa yang orang tulis. Tak ada. Ada sebahagian ilmunya begitu. Jadi perlu diamalkan dulu. Barulah difahami, barulah dirasai dan dihayati. Kemudian ini yang bahagian-bahagian akhir. Banyak juga Imam Ghazali orang kata berdas-das lah kalau kita baca itu disebut tentang nasihat-nasihat yang sangat straight to the point, sangat jelas, sangat penting, sangat bermakna, termasuklah sifat kesempurnaan bagi orang yang salik-salik ni, maknanya orang yang berjalan dan bukan berjalan ke atas jalan kat dunia ni, artinya yang berjalan menuju Allah, menuju akhirat. Kemudian ada wasiat Imam Syibli, ini pun menarik, boleh dibaca sebab disebut oleh beliau daripada lebih kurang 4,000 hadis macam tu, daripada semua tu dia pilih satu hadis yang betul-betul memberi kesan kepada dia untuk diamalkan sampai akhir hayat dia. Dan lain-lainlah bentuk nasihat-nasihat, contoh-contoh nasihat yang saya tak huraikan dalam sesi hari ini sebab dia akan jadi sangat panjang, tapi ini insya-Allah kita akan sambung dengan sesi yang berikutnya. Dan sebagai penutup kepada perkongsian kali ini, di penghujung kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali bila menjawab, membalas surat muridnya itu, meletakkan doa ini, dalam surat itulah, dan maknanya dalam kitab kita yang Ayyuhal Walad ni lah, dan dicadangkan untuk sentiasa dibaca khususnya selepas solat fardu, kerana memang kita maklum antara waktu mustajab doa adalah selepas solat fardu, dan bertepatan dengan saya buat rakaman ni pada hari Jumaat hari ini. Mudah-mudahan kalau kita sama-sama mengaminkan, Allah menerima doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wajibal wujud, ya wahibal khairi wal jud, afid alaina anwara rahmatik, ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه ومن العفو أجمعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومالنا. اللهم اصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وإلى رضوانك مآدنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأحلنا دار المقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.